Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mentor saya, sahabat saya Tuan Zamri Muhammad, tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Akil di sebelah saya, juga sahabat saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Terima kasih kepada Kota Buku kerana menjemput saya bagi berkongsi pengalaman dalam sesi pada petang ini. Dan pada hari ini saya akan bercerita, berkongsi bagaimana sebuah buku itu mempengaruhi hidup saya, mengubah hidup saya. Dan buku yang dimaksudkan itu adalah buku yang bertajuk Leaving Microsoft to Change the World, yang ditulis oleh John Wood, pengasas kepada sebuah organisasi yang bernama Room to Read, iaitu sebuah organisasi NGO yang memperjuangkan isu pendidikan melalui usaha penubuhan perpustakaan, memberi beasiswa kepada anak-anak miskin dan juga membina sekolah. Jadi buku inilah buku yang saya beli, saya baca, saya beli di Kinokinoya sekitar tahun 2007, 2008, saya tidak ingat. Jadi buku ini apabila saya membaca buku ini, dan saya ini memang suka membaca, buku ini sangat dekat di hati saya kerana perjuangan beliau ini sangat memberi inspirasi. Dan disebabkan oleh buku ini juga, saya mengusahakan membuatkan saya melakukan sesuatu yang tidak pernah saya sangkakan dia boleh menjadi satu gerakan. Dan kalau izinkan saya bercerita sedikit tentang John Wood dan organisasinya. John Wood adalah seorang bekas eksekutif Microsoft yang bertugas di negeri China. Dan pada suatu ketika apabila beliau sudah sarat fikirannya dengan tekanan kerja, jadi beliau melarikan diri. Beliau pergi mengembara ke Nepal, dan sewaktu pengembaraan itu satu peristiwa di mana beliau telah diajak oleh seorang pegawai pendidikan daerah yang bernama Pasupati untuk melawat sekolah di pergunungan Himalaya. Jadi pada satu pagi beliau pergi ke sekolah itu bersama Pasupati, dan ketika melawat sekolah itu beliau ternampak sebuah bilik, dan di situ dia ada tulis perkataan library, perpustakaan. Jadi apabila beliau masuk ke dalam bilik itu, kosong, hanya ada sebuah almari yang berkunci. Jadi beliau bertanya kepada Pasupati, mengapa dikunci? Dia kata di dalam itu adalah buku-bukunya. Buku itulah perpustakaan, sebuah almari kecil di tepi dinding dan berkunci. Sangat pelik. Jadi beliau bertanya lagi, mengapa dikunci? Jadi Pasupati bercerita bahawa di dalam almari itu adalah buku-buku yang didermakan oleh pengembara hikers yang membawa novel-novel bahasa Inggeris yang mereka baca untuk mengisi masa lapang. Jadi itulah buku-buku yang ada sekadar cukup untuk diisi dalam sebuah almari dan untuk bacaan anak-anak itu. Tapi mengapa ia berkunci? Dan apabila ditanya kepada guru besar sekolah itu yang turut sama mengiringi beliau, guru besar itu memberitahu bahawa kalau dibuka pintu almari itu, maka buku itu akan hilang. Diambil oleh anak-anak itu. Jadi peristiwa itu mengubah hidup John Wood selama-lamanya. Apabila
selesai saja hiking itu, dia kembali ke rumah rehat, dia berfikir bagaimana ya kehidupan dia yang sentiasa dipenuhi, dikelilingi dengan buku, ya, suatu kecil beliau sentiasa mendapat buku, hadiah buku daripada keluarga, dan kalau beliau mahu pergi ke perpustakaan ibunya, ibu bapanya memberikan dia duit tambang dan sebagainya. Dan pernah sekali apabila beliau memang suka pergi ke perpustakaan, bapanya sanggup memberikan basikal, ya, supaya dia boleh berulang alik ke pekan untuk meminjam buku di perpustakaan. Dan dia melihat keadaan di Nepal itu sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Jadi dia berfikir dan menimbulkan konflik dalam diri beliau. Beliau bekerja di Microsoft, ya, berkawan baik ataupun orang nombor 2 di Microsoft, Steve Ballmer, memang menjadi orang harapan Microsoft di China, ya, pada waktu itu. Tapi beliau memang kerana kerja tugasnya itu tidak mempunyai makna, tidak memberi makna kepada beliau, dan beliau memberontak, ya, dalam diam. Dan peristiwa melawat perpustakaan di sekolah Bahu Nanda itu membuatkan beliau ada dalam konflik yang sangat hebat, ya. Dan pada satu ketika beberapa ketika selepas itu dia mengambil keputusan untuk melepaskan jawatan beliau di Microsoft serta-merta, ya, memberi notis di ketika saya dalam buku ini, ya, 24 jam. Dan beliau memberitahu teman wanitanya, kata saya mau bekerja di Nepal, dan teman wanitanya tidak dapat menerima kehidupan seperti itu. Jadi mereka terpaksa berpisah, dan beliau hilang, maknanya dalam sekelip mata itu kosong, tidak ada apa-apa sebarang, mungkin ada sedikit simpanan. Dan beliau pun memulakan langkah, ya, mengumpul buku untuk membina perpustakaan di sekolah itu. Itu langkah pertama, hanya satu perpustakaan. Jadi selepas daripada membina satu perpustakaan itu, kemudian beliau menubuhkan NGO yang dinamakan Room to Read, dapat dilihat di situ, ya. Dan buku ini menceritakan cabaran dan struggle, ya, yang dihadapi beliau ketika mula-mula menubuhkan Room to Read, bagaimana sukarnya mendapat dana dan sebagainya. Dan kisah beliau itu, kalau tuan-tuan yang perempuan dapat baca, saya lihat bagi diri saya, perjuangan saya dalam mencipta, melakukan kerja-kerja sosial ini lebih kurang sama. Sewaktu, dan alhamdulillah pada tahun lepas saya diberi peluang untuk menerjemah buku ini, ya. Dan isteri saya yang di hadapan ini memberitahu apabila membaca dan mengedit buku itu, dia kata kisah perjalanan saya ini lebih kurang sama seperti beliau. Struggle yang dihadapi beliau, ya, bagaimana sukarnya pada waktu itu dengan tidak ada sebarang dana. Jadi saya merasai, saya bersetuju dengan beliau. Memang apa yang saya lalui itu sama seperti yang dilalui oleh John Wood. Dan buku Living Microsoft ini sebenarnya juga memberi inspirasi kepada saya untuk melakukan dua perkara. Perkara yang pertama ialah untuk mengusahakan projek penubuhan perpustakaan di rumah anak-anak yatim. Bagaimana dia, apabila baca buku ini, saya waktu itu 2007, saya sering pergi ke rumah anak-anak yatim
untuk mengantar pakaian terpakai dan sebagainya. Jadi pada satu ketika saya pergi ke Janda Baik, sebuah rumah anak yatim bernama Badan Amal Muzahara, dan satu insiden yang membuat saya marah, ialah bagaimana orang memberikan buku. Yang ini saya selalu bercerita kepada orang ramai, apabila jadi saya lihat di rak buku itu ada sebuah buku. Tahukah tuan apa buku itu? Buku yang diberikan oleh, yang dinamakan itu adalah buku laporan keuangan, Annual Financial Report, sebuah syarikat, dan diberikan kepada anak-anak yatim. Ia membuat saya marah, sangat marah. Kenapa diberikan buku yang tidak akan dibaca oleh anak-anak itu? Dan ia membuatkan saya berfikir bagaimana saya harus mencari solusi. Dan saya kata kalau mau beli, kena beli yang betul-betul baik. Kita tidak boleh beli yang buruk, Dan kalau dilihat di rumah-rumah anak yatim, fenomenanya begitu. Kalau kita beli barang kepada orang itu, kita jarang sekali, dan banyak menerima keluhan, rumah itu banyak mengeluh, kata ramai orang membeli yang sudah lusuh, jeans yang sudah koyak. Jadi saya mau mengubah situasi itu dengan membeli yang baik, membeli yang baru. Dan selepas baca buku itu, itulah saya memberi kata, kenapa tidak diberikan buku yang baru? Kita beli yang baru, usahakan bagaimana untuk mendapatkan seberapa banyak buku yang baru, dan buat satu ruang perpustakaan yang selesa. Dan saya bermula seperti John Wood, sangat mudah. John Wood apabila mulakan projeknya hanya menggunakan email, menghubungi kawan-kawannya daripada Himalaya pada waktu itu, kata saya mau buku. Jadi beliau menerima, saya rasa sampai kalau tuan-tuan baca buku ini, memang bagaimana yang menguruskan pengumpulan buku itu adalah bapanya. Jadi bapanya tak pasal hantar email kata, anakku pulanglah kerana garas kita sudah penuh. Garas sudah penuh dengan buku yang ditermakan oleh orang sahabat anda dan sebagainya. Pulang dan saya tak mampu nak buat sebab ayahnya berumur dalam 70, 60, 70 tahun, sudah tua. Jadi saya pun begitu. Jadi saya mulakan projek yang pertama itu menumbuhkan perpustakaan. Idea perpustakaan ini tidak semestinya memerlukan sebuah bangunan yang besar, tidak. Yang penting buku. Jadi saya mulakan di Bait Al-Amin di Parit, Perak. Dan saya hanya bermula dengan sekotak buku sahaja. Nilainya dalam RM2,000, dibeli di pesta buku dan juga di Dewan Bahasa, tak silap saya masih ingat lagi. Dan bagaimana apabila saya hantar, saya tidak pergi pun hantar, dihantar melalui sebuah organisasi NGO yang mengadakan program Ramadan pada waktu itu di situ. Dan saya mencari atau mengumpul sumber itu dengan menggunakan blog saya. Jadi saya bercerita dalam blog dan meminta kawan-kawan, sahabat anda, untuk menerima dana supaya dapat dibeli buku yang baru. Dan alhamdulillah, kotak buku itu apabila mendapat respon yang baik daripada rumah anak yatim itu, apabila pengurusnya mengirim menulis komen dalam blog, dia kata terima kasih banyak-banyak budak-budak itu, anak-anak di Bait Al-Amin, apabila buku sampai saja mereka tidak sabar untuk mengoyakkan kotak, mau membaca. Jadi saya sangkakan pada waktu itu cukuplah, tidak berfikir untuk melakukan lebih daripada itu. Namun kawan-kawan saya banyak bertanya, bilakah next project? Mana saya pun ada pula tertekan juga, apabila kawan-kawan mengatakan bila next project. Jadi saya kata okey, kita buat next project di rumah anak yatim. Saya tidak ingat sama ada di Nur Zahara, tempat yang pertama di mula-mula saya
ya, melihat buku yang financial report tu dijana baik, jadi dia buat di situ pula. Maka bukunya bertambah, mendapat sokongan ramai, ya. Dan apabila projek itu semakin besar, saya menyadari bahawa saya memerlukan platform. Satu platform di mana kerana dengan kawan-kawan mudah kita bercakap, saya mahu buat buku, jadi tidak ada masalah dari segi untuk kumpul dana dan sebagainya. Tapi apabila projek ini jadi semakin besar, kita memerlukan platform supaya adanya transparansi, orang lebih percaya, ya, orang luar yang tidak mengenali kita, ya. Kalau dalam lingkungan kenalan kita tidak mengapa, tapi apabila di luar lingkungan itu lebih suka. Itu yang sesuatu yang saya pelajari dari melakukan projek ini. Jadi saya memerlukan platform, dan alhamdulillah pada waktu itu saya bertugas dalam sektor NGO. Termuncul saya berpindah kerja dan bertugas di sebuah NGO antarabangsa bernama Islamic Relief Malaysia. Dan saya mencanangkan projek ini dijadikan sebagai salah satu projek di bawah flagship pendidikan, dan saya yang mengusahakannya. Dan bermula daripada sepanjang daripada 2008 sehingga 2010, alhamdulillah dengan platform Islamic Relief itu daripada 1 menjadi 2 menjadi 3, dan akhirnya hampir 18 buah perpustakaan. Bukan sahaja di Malaysia, 1 di Indonesia, dan dana yang terkumpul kalau ikutkan untuk membeli buku hampir 400-500, dekat 500 ribu. Padahal sekarang kalau kita mendirikan perpustakaan, membuka perpustakaan yang sangat simple, teknikalnya, jika ada ruang 10 kali 10, 20 kali 20 pun sudah cukup untuk adakan satu ruang, tidak perlu ada bangunan. Jadi ada ruang dalam rumah anak yatim. Modal buku dalam 30 hingga 40 ribu selepas diskaun. Alhamdulillah projek ini mendapat sokongan daripada para penerbit dan memberikan diskaun yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada biasa. Dan pada saya itu satu perkembangan yang baik, ya, di mana lebih banyaklah buku dapat diberikan. Dan semua buku itu adalah buku baru dan sangat sesuai untuk lingkungan umur pembaca anak-anak yatim yang berumur 7 hingga 17 tahun. Dan yang terakhir, projek yang terakhir saya lakukan selepas saya meninggalkan Islamic Relief. Ya, saya sangkakan selepas saya meninggalkan Islamic Relief pada hujung tahun lalu, saya tidak mahu buat lagi. Tapi seperti biasa, ditekan-tekan oleh kawan, bahkan kata buatlah, ya, kerana isteri saya pun kata buatlah, kerana itu memang passionnya. Jadi saya pun dapat melakukan satu, ya, dengan dibayari oleh Royal Institution of Surveyor, Institute Juruhukum Diraja Malaysia, dan ia ditubuhkan di Teratak Rahmat, sebuah rumah anak yatim di mata air Perlis. Dan projek ini sangat dekat di hati saya kerana di Teratak Rahmat ini uniknya berbanding dengan projek-projek sebelum ini ialah ia menggunakan sepenuhnya prinsip yang digariskan oleh John Wood bagi menumpukan perpustakaan. Di mana dalam buku ini John Wood menerangkan bahawa jika kita mahu sesuatu projek komuniti itu berjaya, kita perlu mendapat empower dan memberi. Dia tidak boleh kita memberi saja, penerima itu harus memberi juga dalam bentuk yang berbeza. Kalau dalam buku John Wood ini, dia bercerita bagaimana kalau dia membuat perpustakaan di rumah, di kampung-kampung itu, orang kampung pun harus contribute resources dalam bentuk batu-bata, bentuk labor, ya, tenaga kerja, dan ia berjaya. Ia dipanggil konsep, ada satu konsep diterangkan dalam buku ini, dia dipanggil sebagai co-investment, ya.
Dan konsep ini saya praktikkan, aplikasikan untuk projek yang terakhir, di mana saya kata, baik, saya akan cari dana untuk mendapatkan buku dan rak. Tetapi tuan-tuan pengurusan rumah yatim di Teratak Rahmat harus mencari sumber untuk membina ruangnya, mendapatkan kipas, mendapatkan dinding. Mereka bersetuju dan mereka membuktikan lebih awal daripada saya, di mana saya mengambil masa berbulan-bulan juga lah nak mendapatkan dana. Mereka dalam masa sekejap saja mencari dinding-dinding plywood, dibeli dengan harga yang murah, ya. Dan dia kata kami sudah ada barang-barang itu dan kami akan dirikan dindingnya apabila tuan bersedia. Saya pula tercabar, ya. Dengan sangat cepat mereka mendapatkan sumber. Dan saya kata, wah, idea ini berkesan. Memang sepatutnya, kerana apa? Di sebalik idea co-investment itu ialah supaya kalau diberikan sahaja, dia tidak merasa bahawa itu hak anak-anak yatim, hak, ya, tidak, maka dia tidak akan menjaga dengan baik. Itu yang idea yang cuba disampaikan oleh John Wood. Jadi, dan saya melihat apabila saya buat projek di Teratak Rahmat itu ternyata benar. Saya melihat bagaimana orang-orang di Teratak Rahmat sangat menjaga perpustakaan itu sampai sekarang, ya? Kerana mereka merasakan bahawa mereka juga menyumbang. Dan saya fikir kalau mana-mana projek komuniti dan sebagainya, model ini sangat baik, ya? Dalam buku ini diterapkan cara-cara itu. Dan alhamdulillah di Teratak Rahmat itu saya fikir saya telah berjaya mengaplikasikan apa yang diajar oleh John Wood dalam bukunya, ya. Kemudian ini bercerita tentang bagaimana buku John Wood perpustakaan. Dan saya ingin bercerita sedikit bagaimana buku ini juga membantu saya mengubah, ya. Saya ini suka menanggung kerja, bad habit. Dan salah satu benda yang saya tanggung selama bertahun-tahun ialah untuk menubuhkan NGO sendiri. Dan selepas membaca buku ini, ketika menterjemah buku ini pada tahun lepas, buku ini memberi panduan, ya, step by step kepada saya bagaimana untuk menubuhkan sebuah NGO dengan semudah. Saya kira dapatkan nama dahulu. Jika tidak ada nama NGO, jangan cerita tentang bagaimana nak menubuhkan. Dan itu yang dilakukan oleh John Wood. Apabila beliau mau menubuhkan NGO-nya, beliau dengan kawan-kawannya duduk di hadapan komputer dan mencari nama yang sesuai. Macam-macam keluar. Dan akhirnya dia mendapat nama Road to Read apabila dicadangkan oleh seorang sahabatnya. Dan saya melakukan proses yang sama ketika ingin menubuhkan NGO untuk mengibu kanak-kanak di hospital. Sudah 4 tahun saya, 4 atau 5 tahun saya tangguh, takut, ya. Dan pada tahun lepas saya beranikan diri. Dan untuk perkara pertama kami mencari nama dahulu. Dan nama itu dicari sama dengan proses seperti John Wood. Berhadapan dengan komputer, kami brainstorm apa nama yang sesuai. Dan apa yang kami lakukan ialah selepas dapat nama yang sesuai, kami cek dalam domain name, takut nanti ada nama yang. Dan John Wood pun sama juga. Dr. Lee pun selepas dapat cadangan nama, cek dalam domain ni ada ke tidak. Kalau tak ada, okey, alhamdulillah. Jadi saya pun melakukan proses yang sama. Dan juga dalam buku ini juga satu perkara yang message yang disampaikan, yang saya rasa message keseluruhan buku ini yang cuba diberitahu oleh John Wood ialah tuan-tuan boleh baca dalam page 447. Okey, saya suka dan saya rasa inilah intisari sebenar buku ini. Dia kata kadang-kadang
penting bagi kita bergerak maju ke hadapan dengan sepantas yang mungkin. Sekiranya ada sesuatu perkara di luar sana yang kita mahu lakukan bagi menjadikan dunia ini lebih baik, jangan tumpu perhatian kepada halangan yang menunggu. Jangan minta kebenaran sesiapa pun bagi melakukannya. Buat saja. Jangan biarkan orang berfikiran negatif menjatuhkan semangat kita. Dan saya rasa itu adalah kata-kata yang sangat sungguh sakti, luar biasa ya, dan memberi inspirasi kepada saya untuk menumbuhkan bubbles ya, dan mengusahakan projek-projek komuniti yang berteraskan pendidikan. Dan sehingga sekarang saya masih ya meneruskan, kerana saya fikir dalam hidup saya ini ada dua perkara yang sangat saya perjuangkan. Yang pertama ialah pendidikan, di mana semua orang harus diberi peluang pendidikan supaya mereka boleh membuat pilihan dalam hidup. Dan yang kedua ialah anak-anak di hospital, di mana saya bertugas sebagai clown ya, dan menghibur mereka supaya kehidupan mereka, kehidupan di hospital itu ceria ya, bukan dan hasrat saya ialah melalui Red Bubbles yang saya usahakan ini, kalau boleh saya mau pergi ke hospital setiap hari dan latih para sukarelawan yang profesional supaya mereka dapat kalau boleh misinya semua hospital mesti ada clown. Itu hasrat saya ya. Kalau dilihat kepada perpustakaannya sekarang ini, John Wood ini di Zambia. Kalau mau tahu jika perpustakaan itu digunakan atau tidak, kalau buku itu bersusun kemas tak guna lah tu. Kalau buku itu ya berselera, tidak mengapa ya. Kalau buku hilang lagi baik. Yang ini adalah saya sampel di dalam perpustakaan di rumah itu saya sentiasa letakkan kata-kata hikmah ya, dihias cantik, letakkan di dinding supaya ruang itu lebih menarik dan memberi inspirasi. Ini adalah satu projek pribadi juga berkaitan pendidikan, di mana saya membantu sebuah sekolah untuk anak-anak miskin. Mereka ini bukan warga negara di Sabah, tapi mereka ini Muslim kaum suluk ya. Jadi inilah sekolah mereka, sebuah bangunan kecil berukuran dalam 30 kaki kali 30 kaki, satu sesi 70 orang, sehari 3 sesi, anak muridnya 400 orang. Dan ini sekolahnya, dan ini tandasnya. Tandas ini tidak boleh dipakai. Jadi anak-anak ini terpaksa pergi ke jalan besar dan bayar 20 sen untuk menggunakan tandas. Dan alhamdulillah minggu lepas ya, setelah berusaha mendapatkan dana dan melalui platform NGO, banyak anak-anaknya. Jadi anak-anak ini kalau dilihat, mereka ini juga tidak duduk di sekitar kampung itu, di kampung ringkas di Sabah. Jadi saya melihat bagaimana pentingnya pendidikan dalam hidup manusia atau hak ya, mereka itu adalah hak semua orang. Melihat bagaimana ibu bapa mereka, walaupun mereka ini pekerja-pekerja buruh kasar, tidak ada IC, tapi mereka sanggup mengantar anak mereka naik bas, mengantar dengan teksi kadang-kadang ya, ke sekolah ini. Ada yang terpaksa berjalan kaki berkilo-kilometer jauhnya, semata-mata untuk mendapatkan pendidikan asas mengira, membaca dan menulis dan agama ya, dibiayai oleh Takaful Ikhlas dalam kos 20,000, dapat sebuah bangunan tambahan dan juga sebuah tandas. Cukup ya. Dan
Dan ini adalah ya Great Purpose, pertumbuhan yang saya usahakan dengan sahabat-sahabat. Ini adalah aktiviti bulanan yang dilakukan di hospital, ini di HKM ya. Saya berharap bahawa perkongsian saya pada petang ini sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya harap perkongsian bahawa bagaimana ya sebuah buku ya dapat mempengaruhi, mengubah hidup ya kita ya. Seperti yang Tuan Lut katakan, jika kita ada sesuatu yang kita ingin ubah dalam dunia ini, lakukan sahaja. Jangan melengah, jangan bertanggung. Jangan jadi macam saya, 4 tahun saya tanggung rugi. Sebab saya sangkakan proses itu susah, sebenarnya mudah tapi saya rugilah 4 tahun, 6 tahun. Baik, itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Tuan Sari. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ada banyak idea yang bagus. Dah lama saya bincang dengan Puan Ainun dan ikut kursus dia, tapi sampai sekarang tak keluar-keluar lagi buku. Jadi macam mana? Mungkin dah tunggu satu lantunan bola yang buat dalam apa, kena kepada kepala saya kot, baru keluar semua. Jadi minta insyaAllah. Jadi kalau dari segi soalan itu, saya memetik kembali ya, kalau dulu beliau memberi nasihat kepada saya, dan sekarang ni beliau kata buku tak keluar-keluar lagi. Saya kira nasihat yang paling mudah, yang saya rasa Puan Ainun pun selalu pantak dalam fikiran dia, kata buat saja, jangan cakap banyak, buat saja. Itu saya rasa menggerakkan saya juga untuk menterjemah buku ya. Selalu juga ikut kursus Puan Ainun, tulis tidak juga. Isteri saya yang datang lambat selepas saya pun dah ada satu buku. Jadi saya mulakan dahulu dengan menterjemah, sudah ada 2 buku Tuan Senol. Jadi saya rasa kalau nasihat saya, tulis saja, buat ya. Sebab semua orang boleh cerita, tapi kalau tak buat pun tak itu juga. Nasihat paling ringkas, paling mudah, saya kira buat sajalah. Itu saja. Terima kasih Tuan Senol.